Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Kita muka surat 25, 10 di beratas. Dan kata Syekh Abu Talib Al-Maki rahimahullah ta'ala, dan tiadalah jadi orang yang murid itu ganti hingga mengganti ia akan segala sifat ubudiyah dengan segala makna sifat rububiyah dan akan segala perangai syaitan dengan segala sifat mukmin dan akan segala tabiat binatang dengan segala sifat rohaniah daripada segala zikir dan ulum, maka kepadanya itu jadi ia ganti yang hampir. Jadi tuan sekalian, kita berhenti lama dah. Cuma nak kembali balik kepada matan yang kita bincang ni. Iaitu kata Syekh bin Atta', ukhruj min awsafi basyariyatika. Mana kamu keluar daripada diri kamu tu sifat-sifat bangsa kemanusiaan. Sifat bangsa kemanusiaan yang bangsa kelekahan. Sebab manusia ni segi naluri ni lebih kurang binatang ya. Makan, kelamin, tidur, jaga. Lebih kurang ya. Dan, tapi lebihnya manusia ni. Sebab dia bersifat dengan sifat malaikat. La ya'suna Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak pernah dahaka kat Tuhan. Sentiasa makna kata mematuhi segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengoklah macam binatang. Nak makan pun berebut. Berebut. Bertokak hang aku. Mana? Bukan kira harta benda siapa. Ada siapa ikut dia ni. Nak makan harta siapa dia makan. Nak berkelamin dia bukan kira. Kadang-kadang dengan adik dia sendiri pun dia mana melakukan persetubuhan binatang. Jadi kalau kita segi nalurinya macam binatang lah lebih kurang. Tapi sifat-sifat kebinatangan ni kita kena keluarkan daripada diri kita. Yang mana an kulli wasfin munakhidhin. Sifat-sifat yang makna kata yang naqir. Sifat yang kekurangan, kelecehan. Untuk apa? Li'ubudiyatika. Supaya kamu boleh jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama kita berpakaian dengan sifat-sifat perangai binatang, lama itulah kita tak dapat nak jadi hamba bagi Allah. Tak dapat nak beribadat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ni kena keluarkan. Sifat yang tak elok. Yang bahasa kelecehan itu. Puncanya satu, supaya dengan kita buang sifat-sifat tak elok ni, dapat kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita nak masuk majlis Allah Ta'ala. Mestilah kita ni elok. Perangai elok. Dan badan yang suci daripada dosa dan noda. Yang keduanya, litakuna lida'il haqqi mujiban. Supaya mewajibkan kita boleh mendengar nidak, seruan-seruan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan yang mengajak kita kepada Allah. Kita bangkit 3 pagi, kita terasa nak semayang tahajud. Itu nidak lah tu, seruan. Yang datang daripada malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dia bagi kita ilham untuk bangkit semayang tahajud. Dan berbagai-bagai taat untuk kita buat. Ada seruan, nidak.
Itu dia. Dua. Yang ketiga, wa min hadratihi qariban. Supaya kita dengan hadrat Allah ni bertambah hampir, bertambah dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku Muhammad bertanya tentang diriku, habaq kat depa, fa inni qarib. Aku ni dekat dengan Allah, dapat berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dapat benda-benda ni, dapat beribadat, dapat mendengar seruan-seruan daripada Allah. Dia panggil ilham. Supaya kita hampir kepada Allah Ta'ala. Maka kita kena buangkan sifat-sifat kelekehan yang tak elok ni. Marah. Kan? Tamak halubah. Hasad dengki. Sini semua kena buang. Buang yang tak elok ni. Baru kita dapat yang tiga yang disebutkan tadi oleh Syekh Ibn Atta'. Tu cerita dia punya matan dia tu. Ni nak syarah dia. Di ujung perbincangan ni, maka Tok Pula Manik bawa mai kata-kata ulama yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincang ni. Antaranya, kata Musannif rahimahullah ta'ala, ya, dan kata Syekh, ya, Abu Talib Al-Maki. Abu Talib Al-Maki dia kata apa? Rahimahullah ta'ala. Dan tiadalah jadi orang yang murid itu ganti. Seorang murid. Murid ni dah jadi apa? Jadi kata Melayu. Murid-murid. Murid ni bahasa Arab. Muridun. Orang yang berkendak kemenangan akhirat. Orang yang nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Orang yang nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang murid tu, dia tak boleh bertukar kepada ganti. Ganti ni wali ganti. Dia panggil wali abdal. Abdal ni gantilah. Mat badal lah, mat badal. Kita mengaji tajwid, dia ada mat badal. Mat badal ni mat ganti. Hamzah ganti dengan alif. Artinya min. Alif fathah, hamzah sukun. Lepas tu min. Jadi hamzah tu ganti alif. Jadi alif fathah, alif sukun. Amin, dua harkat. Wazan dia fa'il. Amin. Asalnya amin. Dia panggil mat badal. Wali ni ada satu wali namanya wali ganti. Wali abdal. Apa wali abdal? Wali ganti. Apa ganti? Setengah riwayat kata, mereka ni tuan-tuan sekalian ada 40 orang. Tengah riwayat kata, mereka ni ada 70 orang. Selagi ada umur dia ni, kalau 40 lah, 70. Bila-bila pun 70. Kan? Mati seorang, Allah ganti seorang. Kalau mati, Allah ganti. Mati, Allah ganti. Ni wali abdal. Mereka duduk ni, puncak-puncak bukit. Duduk laut hutan di pulau-pulau, jauh pada orang. Mereka makan hebat tuan. Makan benda-benda yang halal, tak makan benda yang haram. Duduk hutan makan pucuk kayu, makan buah-buahan, gitu saja. Tapi Allah bagi mereka taraf kewalian. Di antara wali mereka ni, mereka dengan langkah yang satu, dia boleh sampai ke mana dia nak pergi. Allah lipat dunia untuk mereka. Muslim haji, mereka boleh pergi padang Arafah. Tanpa perlu tuan-tuan sekalian, immigration ke pasport, tak payah. Dengan langkah yang satu. Dia sampai tu, di padang Arafah, mereka berkumpul di sana tu. Mereka ada di majlis-majlis orang beriman, orang Islam duk kuliah ni, mereka boleh masuk. Lagi main bakar orang. Lepas ini kita pergi mana pula? Dia balik saya, langkah yang satu. Di antara makna kata, yang disebut wali abdal. Wali ganti. Artinya seorang murid tu, dia tak boleh pergi tahap sampai terang tu. Dia berkendak tuan-tuan, bukan dia menuntut karamah. Dia menuntut kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Bila dia layak, Tuhan bagi dekat dia martabat wali tu. Wali ni di antaranya mereka ada karamah. Kan? Tak boleh sampai di situ. Hingga dia kata,
mengganti ia akan segala sifat ubudiyah dengan segala sifat dia kata rububiyah. Dia ada ubudiyah, beribadat kepada Allah, dipanggil sebagai hamba yang beribadat kepada Allah. Dia naik lagi satu kepada makna kata segala sifat yang bangsa rohaniyah, bangsa sifat yang bangsa rububiyah. Makna kata hatinya itu ingat kepada Allah selalu. Tuhan ni Rabb yang menjadikan alam, menjadikan diri dia, mentadbir alam, memiliki alam. Sehingga dia rasa dia tu sentiasa di bawah Rabb Tuhan. Gerak dia gerak Tuhan. Tuhan yang gerakkan dia. Dia bercakap Tuhan. Dia tidur Tuhan. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fana diri dia tu. Dia tak nampak dia, nampak hatinya itu Allah. Semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak gitu. Dan akan segala perangai syaitan dengan segala sifat mukmin. Apa perangai setan ni? Setan tu dia jahat satu hal, dia nak heret orang jadi jahat. Itulah perangai syaitan. Dia jahat tu satu hal. Kan? Dia nak bagi orang jadi jahat macam dia. Itu perangai setan. Suka pelaga orang jadi batu api. Suka orang bergaduh. Memporak-perandakan umat Islam. Orang Islam ni bergaduh sana, bergaduh sini. Itu perangai setan lah tu. Kan? Apa perangai setan? Sombong. Ana khair minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada Adam. Aku dijadikan daripada api. Adam jadi pada tanah. Sombong, angkuh. Sentiasa membesar diri. Itu perangai setan. Kalau kita pun duk perangai macam tu, perangai setan. Bukanlah kita ni setan. Perangai macam setan. Ni perangai macam setan. Apa perangai macam setan? Hang jahat sudahlah. Ajak orang lain jadi jahat. Suruh orang bergaduh jadi batu api. Mempelagakan orang. Sombong, angkuh. Takabur. Aba wastakbara. Wa kana minal kafirin. Sombong, angkuh. Akhirnya jadi kafir tu. Itu setan. Buang perangai tu kalau ada kat kita, kita buang. Hingga jadi sebagai hambanya yang mukmin, yang beriman dengan Allah Ta'ala. Macam mana sifat orang beriman? Antaranya percakapan dia. Innama kana khawlal mu'minina iza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman bila diajak supaya dia tunduk patuh pada hukum Allah dan hukum bawa Rasul, dia akan kata, kami dengar dan kami taat. Itu perangai orang beriman. Tunduk, patuh, sentiasa kepada Allah Ta'ala. Perangai yang tak elok, kita ganti. Kena tukar. Jangan kita kekalkan perangai tu. Kalau tak ubah, tuan, sampai ketua. Saya dulu, tuan, saya masa kerja dululah. Saya dulu kerja storekeeper, Kementerian Kesihatan. Mula-mula lepas kursus, saya ditugaskan di Petaling Jaya. Dia letak saya bahagian packaging. Jadi barang-barang ni nak hantar pergi Sabah ke Sarawak ke. Saya lah yang kerja. Di bawah saya ada beberapa attendant. Buruh bekerja untuk pack barang-barang ni. Ada seorang tu tuan. Tua dah, umur dia saya ingat tak kurang 70. Cengih nak mampu. Loh, silap sikit dah terajar aku. Terajar mampu. Tak mampu. Yang dia jalan pakai tongkat. Goyang lah. Tapi cengih nak mampu. Loh. Satu hari, seorang pekerja report kat saya. Dia kata, Ustaz, pakcik tu, dia selalu jerkah saya. Ajak saya bergaduh lah. Ajak saya bertumbuk. Saya sepak sekali baru tahu. Dia tak ambil. Hanya kanlah sepak orang tua. Tuan-tuan sekalian. Saya tanyalah pekerja-pekerja yang tua-tua lah. Yang dekat nak pencin. Apa kena ke pakcik ni? Kena Cik Sidik dia kata. Dulu macam muda-muda dia tu. Kepala Samsin ni kampung baru. Daripada muda tu Samsin. Duk pukul orang. Duk jerekah orang. Kalau tak ubah perangai tu sampai ketua. Dia jadi macam tu.
Jadi kita mengaji ni, kita tengok kalau perangai kita tak elok, jangan kekal kita berubah, cari jalan untuk ubah. Cari jalan untuk ubah perangai yang tak elok tu. Kalau kita kekalkan perangai yang tak elok tu, sampai bila kita duduk tangga tu je lah. Tak boleh menambahkan ibadat, tak meningkatkan iman kita, ilmu kita pun tak bertambah, hidayah petunjuk Allah tak bertambah, kerana kita kekalkan sifat sombong, angkuh dan sebagainya. Jadi sifat-sifat tak elok ni, kita kena ubah fikir lain. Asyidda' 'alal kufar, ruhama ubainahum. Dengan kafir tak apalah kita tegas. Kafir yang menentang Islam tu. Ruhama ubainahum. Sama-sama Islam, kita bertolak ansur. Berlebih kurang. Kita ni terbalik. Dengan kafir patah lehat. Allah punya lembut lah. Dengan sama Islam dia cengih nak mampu. Sampai bila duduk tangga tu? Tak meningkat amal kita, tak meningkat makrifah kita. Sebab itu bagi ahli sufi, bagi mereka kalau mereka cek tengok diri mereka tu, ada benda-benda perangai tak elok, dia akan cari jalan bersungguh-sungguh untuk buang perangai itu. Barulah makna kita kata, dia akan dapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sifat tak elok tu duduk kekal buang, mengarut. Orang perempuan jangan suka belecak. Suka belecak, kalau tak ubah tuan sampai ketua, belecak. Kita nak pergi balik kampung tu, kita pergi rumah Tok. Tak mau lah, kata Tok tu suka belecak. Anak cucu pun tak mau balik rumah kita. Buang perangai-perangai tak elok tu, kita buang. Baru kita boleh ganti dengan perangai yang elok. Sebab dua yang berlawanan. Ma ja'alallahu rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tak himpun dua hati dalam satu dada. Dada ni satu hati je. Kalau kita ada sombong, kita tak ada tawaduk. Kita nak sifat tawaduk, kena buang dulu sifat sombong tu, kena buang. Angkuh tu buang, takabur tu buang. Bila kita buang takabur, barulah tawaduk boleh masuk dalam hati kita. Riak, buang riak dulu. Bila kita cuci hati kita dengan daripada riak, barulah ikhlas tenang nak masuk. Dia tak himpun. Dua yang berlawanan ni tak himpun. Untuk memudahkan sifat mahmudah masuk ke dada kita, ke hati kita, kita kena bersedia bermujahadah sungguh-sungguh, buang segala sifat yang bahasa mazmumah, yang bahasa kecelaan tu kita buang. InsyaAllah. Ngaji kita jumpa lah. Aku tak dengki apa-apa. Mana ada dengki? Yalah, aku tak tahu lah dada hang dengki tak dengki. Tapi cara cakap tu, cara cakap macam dengki. Apa tanda-tanda alamat orang dengki? Orang dengki ni tuan-tuan sekalian, dia makna kata, dia susah hati bila kawan dia dapat nikmat. Dia gembira bila kawan dia kena bala. Kawan dapat nikmat, beli kereta baru, dia dengki. Apa tanda dengki? Mat, aku dengar kawan hang beli kereta baru. Dia jawab apa? Alah, hutang. Tu dengki lah tu. Kawan beli kereta baru, dia sibuk hutang lah, apalah. Dengki lah tu. Mat, aku dengar kawan hang tu accident lah. Kereta dia berlanggar dengan tiang elektrik. Pada muka. Sombong sangat. Sangat. Dengki lah tu. Kita kalau kawan kita kena bala, kena bahaya, kita tumpang susah hati. Kawan kita dapat nikmat, kita tumpang seronok. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mati tuan-tuan bawa sifat-sifat ni, kecelaan ni. Mati dalam keadaan sombong, angkuh, hasad, dengki, gila dunia. Gila lah ni macam-macam tuan-tuan. Yang seorang tu gila jadi raja. Pakai dengan tongkolok, sampin, baju, kerih panjang. Setiap tahun ada upacara penyampaian pingat. Tuan-tuan tahu raja mana? Raja Melaka. Beta mewarisi tahta kerajaan nenek dah beta. Dia jadi raja Melaka pula. Duk bagi pingat ni. Yang seorang suka jadi perdana, nak gila jadi Perdana Menteri. Bila Agung minta my figure number, I have number 121.
Aku kata siapa dia, mana dia? Yang sokong dia tu mana dia? Nak tahu nama-nama. Oh, nama tak ada, angka ya ada. Apa ke benda dia? Saya ada kambing 121 ekor. Orang nak main beli? Mana kambing? Kambing tak ada, angka dan kambing ada. Orang nak beli kambing tu. Ini pun ada tuan-tuan. Dengan aku apa dia buat main? Bila dah gila jadi Perdana Menteri. Yang satu lagi gila nak jadi perempuan. Dia jantan. Pergi umrah pakai telekung. Apa dah? Macam-macam gila dunia lah ni tuan-tuan. Berkapu betul. Tak tahulah aku. Jadi tuan-tuan, kita kalau ada sifat-sifat mazmumah, ini punca daripada hubujah. Hubur riasah. Cinta jadi ketua, jadi pemimpin. Abu Dzar Al-Ghifari tuan-tuan, satu hari bila Islam dah berkembang, sahabat ni nanti jadi gubernur ni, sahabat jadi gubernur ni, Abu Dzar Al-Ghifari minta kat Nabi, ya Rasulullah, bagilah saya ni sebarang jawatan. Bagilah saya sebarang jawatan. Abu Dzar minta jawatan. Nabi kata apa? Abu Dzar, kamu lemah. Kamu tak ada kekuatan memikul amanah. Abu Dzar punya zuhud. Mati apa pun tak ada. Punya zuhud. Tapi Nabi kata dia lemah. Tak mampu. Jawatan ni besok Nabi kata menyesal di akhirat besok. Yang akan menyebabkan kita menyesal di akhirat di antaranya kita dapat jawatan. Kita tak beramanah dengan jawatan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, kamu akan disoal tentang kepimpinan kamu. Kita besok nak jawab. Tanggungjawab kita tuan-tuan mendidik isteri kita, anak-anak kita pun dah berat dah. Ni memimpin negara, memimpin masyarakat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tuan-tuan bila nak mati, dia pesan kat sahabat, tolong jangan nanti anak aku Abdullah sebagai khalifah. Cukuplah aku seorang nak berdepan dengan Allah Ta'ala ni. Punyalah tuan-tuan sekalian, waraknya Umar tu pun takut berdepan dengan Allah. Tiap-tiap malam sebelum tidur, dia sebat diri dia sendiri. Dia fikir-fikir apa silap yang dia buat dengan rakyat. Dia pukul diri dia sendiri. Jangan tuan-tuan. Jawatan ni jangan buat pasal. Berat besok di akhirat, berat. Tengok Min. Rakyat lapar, tak makan. Dia akan salahkan kita. Perdana Menteri, tak ambil tahu, hai aku. Aku tak makan, aku lapar, anak aku tak sekolah. Jawab depan Tuhan. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau orang ni duk berebut jawatan, orang tu otak dia tak pada center. Tapi kalau dia diserah pada kita, diamanah pada kita, insya-Allah minta bantuan Allah, Allah tolong kita insya-Allah. Jangan rebut jawatan, cari jawatan. Jawatan ini akan membuatkan kamu menyesal besok di akhirat. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala lagi. Ya. Jadi dia tak boleh jadi ganti, wali ganti. Lagi dia tak tukar kepada sifat, makna kata sifat rububiyah. Makna rububiyah, sifat rububiyah. Dan akan segala perangai syaitan dengan perangai segala mukmin. Habis kan? Dan akan segala tabiat binatang dengan segala sifat rohaniyah. Sifat kebinatangan. Kan? Kita makan juga. Binatang pun makan. Beza kita dengan binatang, makan kerana nak buat ibadat. Dia makan sungguh. Saya perhati lembu, saya beli lembu tuan. Hang bubuhnya pada tak habis ya. Selori batang jagung, selori. Selori tuan. Bagi kat dia licin. Hang bubuh selori pun licin. Hang bubuh 2 lori pun licin. Tak makan tak henti-henti. Kita pun kalau makan tak henti-henti. sama dengan lembu. Kita makan setakat tak buat ibadat. Lepas tu kita makan yang halal. Lembu kan kira halal ke haram dia sapu macamnya.
Semua kita nak buat apa yang kita buat untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sifat rohaniah. Makna kata ruh kita ni, kita nak kenyangkan ruh kita. Nak sihatkan ruh kita. Bila ruh kita sihat, ruh kita kenyang, maka mudah ruh kita ni untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihatkan dia, jangan bagi dia kenal segala sifat-sifat mazmumah. Jangan buat maksiat. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Jumudul aini min khaswatil qalbi. Wa qaswatul qalbi min kasratil zunub. Wa kasratul zunub min nisyanil maut. Wa nisyanul mauti min tulil amal. Wa tulul amali min hubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Nabi. Keringnya air mata berpunca daripada kerasnya hati. Kita nak tahu hati kita ni keras tak keras, air mata payah keluar. Dada tu payah sebab. Tengok orang susah, tak makan sehari, hati tak pernah rasa sebab. Itu makna kata hati keras lah tu. Tengok televisyen, anak-anak Palestin kelaparan, anak-anak Syria kelaparan. Tersentuh, meleleh air mata. Itu lembut lah tu. Kalau hati tu keras, dia tak sikit, tak rasa apa. Bila sebut tentang neraka, tak terkesan di roh, di jiwa dia. Tu hati keras lah tu. Bila cerita bab syurga, tak tertarik dengan syurga Allah Ta'ala. Itu hati keras. Jumudul aini min khasbatil qalbi. Keringnya air mata berpunca kerasnya hati. Pasal apa hati jadi keras? Wa kasratul qalbi min kasratil zunub. Kerasnya hati punca banyak sangat dosa yang kita buat. Bila dosa banyak kita buat. Dosa kita tuan-tuan meninggalkan apa yang Tuhan suruh. Semayang kita tinggal, puasa tinggal, aurat tak tutup. Yang Tuhan larang, yang tu pula kita buat. Minum arak lah, berjudi lah, mengumpat lah, fitnah lah. Ini semua tuan-tuan mengeraskan hati. Hati keras, payah terima nasihat. Hang nasihat dia dibadak ya. Setelah kata apalah, hati dah keras. Pasal apa dia banyak dosa? Keras hati kerana banyak dosa. Fakasratul zunub min nisyanil maut. Banyak dosa kerana lupa mati. Tak ingat mati. Dia pergi jumpa doktor. Doktor kata lambat lagi nak mati ni. Semua sihat elok. Jatuh sihat, buah pinggang elok. Darah tinggi pun tak ada. Kecil manis tak ada. Lambat lagi nak mati. Dia apa kata aku lambat mati. Lupa matilah menyebabkan manusia terjebak ke arah dosa. Melambatkan taubat. Meninggalkan taat. Pasal apa dia lupa mati? Wanisyanul mauti min tulil amali. Lupa mati, angan-angan panjang sangat. Sudahlah umur 95 tahun. 2 kali jadi Perdana Menteri. 1 Perdana Menteri interim. 3 kali cukup lah. Tak cukup lagi. Aku heran lah. 95 tahun tu. Aku 68 di Pondok Seriau ni. Bimbang ni. Pergi jumpa doktor-doktor ceramah macam-macam. Itu ada jantung ada masalah sikit. Buah pinggang ada masalah. Ni darah tinggi pun duduk atas urat. Kita duduk fikir abang mati. Kalau aku mati lah masa ni. Dalam kata-kata orang telefon. Waalaikumsalam. Salam. Kawan kita mati dah. Mayat-mayat ni bahasa. Kita lagi sehati. Ingat mati. Jangan lupa mati. Punca lupa mati. Angan-angan panjang. Wawasan dia panjang. Kereta saya terbalik tuan. Saya bawa kereta kan. Hilux tu terbalik. Bila terbalik, tayar nak kereta 4. Bila terbalik tuan. Duk fikir ni, macam mana kereta terbalik ni. Lepas tu claim insurans. Insurans cover RM29,000. Repair RM37,000. Kena tambah RM8,000. Lepas tu kalau buat total loss dapat RM29,000. Pergi check bank.
Hutang 31,000. Bank bagi 29,000. Aku kena tambah 2,000, kereta tak ada. Pening aku pening. Adalah kawan. Alah Ustaz, total loss lah. Ustaz, beli kereta lain. Oh, aku tak mau dah. Aku nak mati dia. Pinjam lagi 9 tahun. Buat ada 78 tahun. Oh, jangan buat pasal. Aku tak mau kira. Takut tuan. Aku tak berani. Nama ya tak ya. Tak apalah kita repair lah. Kalau repair kena 37,000. Insurans cover cuma 29,000. Kena tambah 8,000. Tak apalah tambah 8,000 pun tak apa. Mana nak pergi cari kereta 8,000? Hilux 8,000 mana ada. Buruk-buruk pun bolehlah bawa jadilah. Tumpang. Entah nak mati ni. Nama pick up banyak. Nama. Pick up ni kita ni dah kematian ni dekat sangat ni. Nabi pun 63 tahun ni. Kita ada 68 ni. Hai, bonus lebih banyak ni. Bonus lebih. Kencing kuih kerap. Tidur 45 kali kencing. Tengok dalam Facebook tu macam-macam. Ubat tu ubat ni bakar macam ubat. Tak jadi juga. Dia kencing tu tak mati ke apa lah. Kena ingat mati. Ya Allah. Mati pula medemai mengejut. Kan kita tak sangka, kita tak tahu bila nak mati. Baik itu tuan-tuan, Nabi Isa AS ingatkan kita. Nabi cerita, Nabi Isa ada pesan. Apa kata Nabi Isa? Ad-dunya salah satu ayyam. Amsi madha ma biyadika minhu syai'. Wa ghadan la tadri atudrikuhu amla. Wa yaumun anta fihi faghtanimhu. Nabi Isa kata dunia ada 3 hari ya. Ad-dunya salah satu ayyam. Kita kira dunia ni 3 hari, jangan kira banyak-banyak. Jangan kira setahun, bulan-bulannya. Kita kira setakat 3 hari ya. Mana hari-harinya? Amsi madha. Hari kemarin dah terlepas. Mari kata. Hari Ahad dah terlepas dah. Ma biadika minhu syai'. Tak ada sesuatu di tangan kamu. Kita menangis air mata darah. Nak hendak balik hari kemarin, tak jumpa dah. Dah terlepas. Hari kemarin bukan kita punya dah. Wa ghadan, hari besok. La tadri atudrikuhu amla. Hari besok kita belum pasti. Kita boleh jumpa atau tidak hari besok. Berarti hari besok belum tentu kita punya. Mungkin malam ni kita mati. Yang kemarin dah terlepas. Yang besok belum tentu. Habis mana hari kita? Wa yaumun anta fihi faghtanimhu. Hari yang kamu ada hari padanya. Hari ni. Faghtanimhu. Rebutlah. Nak sedekah ke? Nak wakaf ke? Nak bagi tahajud ke? Nak baca Quran ke? Hari ni. Andaikan besok kita mati. Hari ni pulun banyak-banyak. Ada dosa kita taubat. Ada kita bersangkut-sangkut dengan orang ramai. Kita selesaikan. Hutang piutang kita bayar. Jangan sampai kita mati. Ini pesan Nabi Isa AS. Punca lupa mati kerana panjang angan-angan. Watulul amali min hubbid dunia. Pasal apa angan panjang sangat? Panjang angan-angan kerana cinta kepada dunia. Cinta dunia. Tak buat apa dunia. Dunia nak tinggal tuan. Kan kita boleh bawa dunia ni. Semua kereta kita, semua tinggal. Tanah kita, semua tinggal. Duit kita, kenderaan kita, tinggal. Mana ada kita bawa? Kan? Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak guna harta benda nak pinak. Melainkan kita balik jumpa Tuhan, bawa sekeping hati yang namanya qalbun salim. Hati yang sejahtera daripada sifat-sifat mazmumah. Hati yang sejahtera daripada dosa-dosa. Hati yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa ibadat kita kepada Allah Taala. Yang itulah tuan-tuan bekalan untuk kita bawa balik. Itu dia.
Sebab itu dipesan kepada kita macam tu. Dan daripada segala zikir. Ya. Makna kata kita gantikan apa nama kita kata sifat binatang tu dengan sifat rohaniah dengan berbagai-bagai zikrullah. Zikir ni makna menyebut Allah, mengingati Allah. Yang ni ibadat-ibadat. Bacaan Quran tu ingat Allah. Ibadat tu ingat kepada Allah, zikrullah. Berzikir, Allah, 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 la ilaha illallah. Banyakkan zikir kita. Itu dia. Ganti macam tu. Dan daripada segala zikir dan ulum dan ilmu. Tambah ilmu. Jangan biarkan satu hari berlalu tuan-tuan, melainkan 3 perkara kita buat. 3 perkara ni jangan tinggal. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa buat 3 benda ni. Yang pertama tuan-tuan, baca Quran. Jangan biar satu hari pun berlalu tanpa kita baca Quran. Kalau kita hari-hari baca Quran, hari itu takdir Allah ambil kita. Hari dalamnya kita membaca Quran. Paling kurang tuan-tuan, kita semua ada handphone. Sebelum tidur, tengok Quran di handphone tu. Jangan tengok Facebook. Nak tidur ni, tengok Facebook berapa lagi. Tengoklah Quran. Baca surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadil mulk. Baca tu, tengok handphone. Tidur dengan ayat Quran tu. Mangkit-mangkit tidur. Tengok handphone, tengok Quran. Di handphone tu ada Quran kan? Semua ada lah. Handphone canggih tu mana tak ada Quran. Buka Quran tu. Ni handphone kita tu. Baca. Bacalah surah apa pun. Antara makna kata kita tutup hidup kita hari itu dengan Quran. Kita buka dengan Quran. Hari itu kita mati. Mati hari itu dalam kita membaca Quran. Yang kedua, jangan biarkan satu hari berlalu tanpa menambahkan ilmu pengetahuan. Hadir majlis ilmu tuan-tuan. Kuliah maghrib kan, kuliah subuh kan, kuliah duha. Hadir. Jangan tinggal. Kalau takdir hari itu tuan-tuan, tak ada majlis ilmu, tak ada kuliah, kita baca buku, baca kitab. Buku-buku agama kita di rumah tu kan, kita baca. Bacalah hadis ke, tafsir ke, ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, sirah Nabi ke, kita baca. Supaya setiap hari ilmu kita bertambah. Yang ketiga tuan-tuan, jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kita bersedekah. Kita mai sembahyang jemaah, taruhlah tabung RM1. Tak boleh banyak pun RM1. Bukan nak miskin RM1. Kalau tak boleh main masjid, jumpa anak yatim, hurut kepala dia, sapu kepala, bagi RM1. Jangan sapu kepala saja. Hang sapu kepala dia, perhati kat hang. Bagilah RM1 kat dia. Kat anak yatim tu. Orang susah, banyak cara nak tolong. Macam dia buat Ebert Liu kan, Ebert Liu. Saya tertarik antara dia buat dengan, dia pergi lorong-lorong. Orang duk meniaga kuih cucuk ni. Tengok mana kan, orang duk je cucuk tu tak laku. Dia beli semua sekali. Ni pakcik ni berapa ni? Semua sekali berapa? RM30. RM30 bukan banyak sangat duit. Bagi RM30, hampa ambil cucuk tu pergi sedekah ke orang. Hang bantu dia penjual kuih, hang juga bagi kuih ke orang. Sedekah bagi ke orang. Banyak kebajikan nak boleh buat. Kawan-kawan kita tuan-tuan, cawangan apa nama ni, tapah rut. Mereka beli ikan, mereka bagi ke orang. Bagi seorang sekilo. Kan? Hari ada pasal malam, pasal hari tu, beli ikan 200-300 kilo, kutiklah derma, orang tu sikit-sikit, dapat duit, beli ikan. Mai ikan percuma, siapa nak mai? Berbaris orang beli tu. Orang miskin, dia seronok dapat ikan percuma. Bukan selalu, seminggu sekali ya. Bersedekah. Kita mati dalam keadaan baca Quran, menambah ilmu, dalam keadaan bersedekah. Alhamdulillah. Itu dia. Jangan biar hari kita berlalu tanpa amal ibadat. Menambahkan ibadat kita insya-Allah. Itu cara-cara tuan-tuan. Nak jadi orang yang mana kata diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, tukar daripada makna kata ulum dan ulum. Dan kepadanya itu, jadi ia ganti yang hampir. Jadi bila dia amal benda yang macam ni, insya-Allah dia jadi wali abdal yang hampir, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah makna kita niat nak jadi wali. Kita nak contohi perangai-perangai wali. Wali ni orang yang dipelihara oleh Allah. Allah bagi tengah mereka tu karamah kat mereka tu. Kita tak jadi wali tak apa. Tapi amalan-amalan baik yang mereka amal tu kita ikut. Itu dia. Dan lagi kata musannif, maka apabila telah mendirikan orang yang murid pada yang demikian itu, maka hendaklah ia menetapkan segala wazifah yang telah disuruhkan akan dia, iaitu dengan dia kata, dialah menyucikan segala hatinya. Bila buat semua-semua ni, seorang murid tu, hendaklah dia menetapkan, buat secara tetap, konsisten, jangan goyang. Segala wazifah, segala perkara-perkara yang disuruhkan oleh Allah ke atas dia. Jangan gostan, gohit. Buat terus, dipanggil istiqamah. Macam mana nak jadi hamba yang istiqamah, tuan-tuan? Amalan-amalan kita tu, kita lalui 3 peringkat. Peringkat yang pertama, tuan-tuan, peringkat paksa. Kita kena paksa diri kita. Kita tahu benda tu baik, tapi kita tak boleh buat. Kita paksa sampai buat. Contoh, sembahyang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian daripada malam kamu itu, kamu dirikan sembahyang tahajud sebagai sembahyang sunat untuk kamu. Sembahyang malam itu, tuan, pahalanya besar sangat. Tak tahu nak habaq. Lahir daripada amalan-amalan itu, kita menjernihkan hati. Menambahkan ilmu. Rezeki kita berkat. Tuan-tuan yang sekalian, kita mengerjakan di waktu malam tu, doa kita cukup makbul. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia ni pada waktu malam sampai 1/3 akhir malam. 3, 4, 5 pagi. Tuhan turun. Makna Tuhan turun tu, pintu langit terbuka luas. Rahmat Allah mencurah-curah. Keberkatan daripada Allah Ta'ala. Fayaqul, dan Allah berfirman, Mayadu'uni fastajibalahu. Siapa nak berdoa, aku nak makbulkan doa dia. Doa yang cukup mustajab di waktu malam. Pukul 3, 4, 5 pagi. Wa man yadu'uni fastajibalahu. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa nak minta, aku nak bagi. Asalkan benda baik, benda yang elok kita minta, Tuhan nak bagi. Wa may yastaghfiruni fastaghfiralahu. Siapa nak minta ampun, aku nak ampun dosa dia. Kita dah tahu banyak sangat kelebihan-kelebihan sembahyang tahajud. Kita nak buat macam mana? Kita masuk 3 pasal. Pasal yang pertama, paksa. Macam mana paksa? Pasang jam loceng. Bunyi ring tu makin. Jam loceng jangan letak ujung kepala. Apa letak ujung kepala, dia bunyi, apa tepuk dia tidur, apa pun tidur sama. Letak agak jauh sikit. Dia ring tu hampa mangkit duk pi raba jam tu, mana kita sedap kita dah mangkit. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh memaksa diri pada jalan kami tunjuk jalan kat dia. Tak lama, tuan-tuan. Mungkin dalam masa sebulan je, tuan-tuan perlu paksa diri, tuan-tuan. Masuk bulan kedua, bulan ketiga, dah jadi biasa. Kan? Orang tertua kata apa? Allah bisa, Tegal, biasa.
Macam muslimat tu. Mula-mula nak pakai tudung. Dulu tak pakai tudung. Lah nak pakai tudung. Mula-mula pakai tu rimah lah, panas lah, rambut luruh lah. Tapi kalau dia paksa diri dia sungguh-sungguh dalam masa sebulan, masuk bulan kedua, tak ada apa dah. Dah jadi biasa bagi diri dia. Sembahyang jemaah. Tentu kena paksa diri tuan-tuan. Dengar azan, tinggal kerja, terus main masjid. Buat macam tu selalu, paksa diri. Sampai satu ketika tuan-tuan dah tak payah paksa. Dengan sendiri kaki main lah. Itu nama biasa. Lepas melalui peringkat paksa, tuan-tuan dah jadi biasa dengan amalan tu. Tahajud tak perlu lagi pasang jam loceng. Sendiri bangkit dah. Kemuncaknya tuan-tuan sekalian, Allah anugerah pada tuan-tuan rasa kasih dan sayang kepada ibadat tahajud tuan-tuan. Tanda ada bila tuan-tuan tertinggal rasa rugi yang amat sangat. Kan mungkin ada ceramah di mana-mana jauh pada tempat kita. Kita pergi balik sampai lewat pukul 2 pagi. Kita tak biasa jaga malam macam tu. Tidak lewat. Letak kepala, tak sedap. Orang azan subuh baru sedap. Mangkit-mangkit melengu sepada. Orang mesti nak tanya awak, apa hang melengu panjang? Yang rugi aku malam ni. Awak terlepas tahajud. Itu tak padah tu. Tertinggal tu rasa rugi yang amat sangat. Itu makna Allah dah campak perasaan kasih kepada ibadat. Tok Guru saya Haji In kata, bila ada perasaan kasih kepada ibadat, itu tanda makna Tuhan dah kasih kat kita. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Allah akan bagi kita rasa manis, sedap, lazat, khusyuk, macam-macam lah anugerah daripada Allah Ta'ala. Makna bila sampai peringkat yang ketiga. Tetap kena paksa. Dalam apa sekalipun. Kalau tak paksa, macam ni lah kita. Mati apa pun tak ada bawa. Kita paksa, tahajud ada, duha ada, maya jemaah ada, Quran ada. Kan, insyaAllah lah. Kan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal oleh kamu. Bekal nak mati. Sebab bekal ialah at-taqwa. Apa taqwa? Ayu ta'a wala yuqsa. Taat pada Allah, kamu tak derhaka. Amal ibadat tu kena banyak. Itu dia. Jadi makna kata, kita ganti macam tu. Ini semua anugerah daripada Allah Ta'ala ke atas diri dia. Ya. Dia. Apabila telah mendirikan orang murid yang demikian itu, maka hendaklah ia menetapkan segala wazifah yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan dia. Kena tetap istiqamah. Dan dengan dialah menyucikan segala hatinya itu. Bila kita tetap istiqamah, mengerjakan ibadat, dengan kebaikan yang kita buat tu tuan-tuan, dengan sendirinya hati kita jadi bersih. Itu di antara kelebihan ibadat. Macam tuan-tuan ada tangki kan. Tangki tuan-tuan tu berkeredak. Tuan-tuan masuk ayak, tembak ayak tu. Dengan sendiri dia kotak-kotak dia akan keluar. Di antara dengan kebanyakan ibadat kita buat tu, membersihkan hati tuan-tuan insyaAllah. Menjernihkan hati. Banyak hadis-hadis. Amal ibadat yang kita buat. Seperti kita mengambil wudu. Kan? Kita basuh muka. Luruh dosa-dosa di muka kita. Ibadat apa pun kita buat tuan-tuan. Meluruhkan segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kecil lah. Menjernihkan hati insyaAllah. Istiqamahlah tuan-tuan beribadat. Ingat ibadat ni baja bagi iman. Banyakkan baja. Pokok subuk. Jangan buat maksiat. Maksiat tu racun bagi iman. Jauh maksiat. Mengejarkan taat banyak tak apa. Ya. Menyucikan hatinya. Dan membaiki dirinya. Dan bersifatlah ia dengan segala sifat yang terpuji. Akan datang sifat-sifat mahmudah. Tawadhu' merendah diri sama manusia. Tak ada sombong, tak ada angkuh. Cakap dia tuan-tuan, Allah cukup. Orang dengar sejuk hati. Nasihat dia tuan-tuan, memukul hati orang. Dia ajak orang beribadat, ajak orang jadi baik, orang ikut cakap dia. Pasal apa? Pasal dia memiliki hati yang suci. Hati yang bersih.
Maka bersedialah hati itu untuk makna kata menerima anugerah daripada Allah. Datanglah sifat-sifat yang hebat. Sabar, syukur, redha dan sebagainya. Dan kata musannif rahimahullah, diperoleh dengan dia hampir kepada Tuhannya. Taqarrub ila Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, kata Allah. Sentiasa hamba-Ku yang nak menghampirkan diri dia kepada Aku bin nawafil, dengan memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Hatta uhibbahu, sehingga Aku kasih kat dia. Itu amalan yang boleh kita dekat dengan Tuhan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata, bila hamba-Ku yang beribadat tu bertanya kamu Muhammad tentang diriku, habaq kat depa, fa inni qarib. Aku dengar, aku dekat dengan mereka. Uji budak wata da'i iza da'an. Aku perkenankan doa bila depa berdoa. Tuan-tuan tengok apa berlaku di Brunei. Saya tengok Allah, ni dah raja pemerintah, menyejukkan hati. Cakap seronok dengan raja Brunei. Tuan-tuan tengok dalam Facebook. Saya menyeru rakyat semua supaya kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk Allah jauhi coronavirus ni. Kemungkinan dia kata Allah datangkan coronavirus ni bala ke atas dosa yang kita telah buat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Berlakulah kerosakan daratan dan negak lautan hasil tangan manusia. Tuhan datangkan bala kerana dah rosak. Laut rosak, udara rosak, darat pun rosak. Orang buat maksiat tak kira. Di udara pun buat maksiat, di darat pun maksiat, di laut pun buat maksiat. Allah datangkan bala, lizi qaum ba'dal ladzi amilu, supaya aku nak rasakan, nak bagi balasan terhadap apa yang mereka telah buat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kamu semua kembali kepada Allah, bertaubat. Kembali kepada Allah. Marilah kita kembali kepada Allah. Beristighfar, bertaubat, hentikan dosa yang pernah kita buat. Kemudian tuan-tuan, sultan mengarahkan rakyat dia tiap-tiap hari baca Yasin. Menteri-menteri kabinet, sultan pun baca Yasin. Hari ni tuan-tuan, satu kes pun tak ada di Brunei. Yang satu ketika dulu tuan-tuan, Brunei banyak kes coronavirus ni, COVID-19. Hari ni tuan-tuan tak ada. Keluar Facebook. Cerita makna kata di Brunei, hari-hari baca Yasin. Minta Allah jauh bala tu. Macam-macam manusia buat. Kita ingat ke korang ke banyak lah dah. Tambah pula dia berebut jawatan ni. Lagi dia main. Korang tak pernah nampak sangat. Bila mereka berebut tuan-tuan Allah, semua berebut. Dr. Mahathir pun tak. Anwar Ibrahim pun tak. Lepas tu Tengku Lee pun tak. Jawatan satu berebut ramai. Orang kata tak payahlah. Ni nak pilihan raya tak boleh. Tengok buat di Sabah. Pilihan raya. Sampai dekat 1,000 dah ni, 800 ni. Kuala Lumpur dah jam tutup. Pintu masuk Kuala Lumpur, Selangor tutup. Pak mentua saya main ziarah cucu dia. Main ziarah rumah saya tengok cucu. Tak balik, tak boleh. Tempat dah jam tutup. Tapi manusia macam tu tak habis-habis. La ilaha illallah. Bukan nak ingat dosa kita banyak. Mari kita taubat, kembalilah pada Allah. Kan? Allah yang datang COVID. COVID ni kita tak nampak. Yang tu yang payah. Simptom pun kadang tak ada. Seorang tu wakil rakyat, Exco Kedah. Dia balik pada Sabah. Demam tak apa ada. Rupanya dia ada. Isteri dia pun sihat, elok. Tak ada apa-apa. Isteri dia cikgu. Pergi mengajak, habis satu sekolah kena. Kalau ada demam ke apa, tak apa. Kan demam pun tak, apa pun tak. Mungkin ketahanan badan dia kuat. Kalau kuman tu, kalau virus tu, kena orang yang jenis batuk tu semua, mati terus. Jadi payah tuan. Benda ni payah sangat. Sebab tu yang kita akan jumpa dalam kitab Ibn Atta' ni, dia kata, yang meletakkan tu saja boleh angkat.
Yang letak tu siapa dia? Allah yang mendatangkan COVID. Dia saja boleh angkat. Cara dia, main kita semua. Tutup kelab malam, tutup segala kelang arak, judi-judi, semua tutup. Tunjukkan sungguh-sungguh kita ni bertaubat. Takut ni dengan bala Allah. Mari kita balik pada Islam. InsyaAllah tuan. Ada negara mana buat macam tu? Kecuali Brunei. Dia kira tu. Menteri Kesihatan kita okey. Tak boleh tu. Bab ni Allah Ta'ala. Bobat-bobat lah. Tapi kita kembali balik kepada Allah. Syarat tuan-tuan sekalian nak bertaubat kena henti maksiat tu. Wah banyak kelang arak di negeri kita ni. Gelap-gelap malam, judi, benda maksiat pun banyak-banyak. Tak mendatangkan manfaat. Merosakkan. Bila datang bala, driver teksi tu kesian, driver bas tak jalan, teksi tak jalan, kapal pun tak jalan. Bukan berlaku di Malaysia saja, satu dunia. Satu orang di Manjung, kerja dia ikut kapal. Kapal tak berjalan, duduk di rumah. Nasib baik dia pada urut. Saya pun pergi urut ke dalam rumah. Kesian dia. Bila kena, semua kena. Belumkah tiba masanya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah bagi pengajaran ni, maknanya liyuziqahum ba'dallazi amilu. Aku nak rasakan, aku nak bagi hampa balasan terhadap apa yang hampa dah buat selama lah. Hampa ringan-ringankan hukum aku, hampa langgar segala larangan aku, hampa tak laksana perintah aku. Lepas tu tuan-tuan sekalian, Tuhan nak tunjuk. Hampa tak mau haram arak tak apa. Aku datang coronavirus. Boleh tutup kelak arak. Hampa tak buat tak apa. Aku boleh buat. Gelap malam aku boleh bagi tutup. Semua benda maksiat aku boleh berhentikan tanpa bantuan hampa. Tapi hampa umat Muhammad. Umat yang mulia. Pasal apa kita mulia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat terbaik. Kerana kamu boleh menegakkan makruf, kamu boleh cegah mungkar. Aku nak bagi pahala kat hampa. Kalau setakat nak cegah mungkar, aku sendiri boleh tanpa pertolongan manusia. Tuhan tunjuk, Tuhan buat boleh. Satu dunia. Tuhan boleh buat apa saja. Belumkah masanya kita kembali kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Orang baik pun tak boleh. Kan? Di Kuala Lumpur sekarang masjid tutup balik dah. 3 orang bayar. Bayar 3 orang lah. Tak boleh masuk lah. Keluar Kuala Lumpur Selangor. Kita nak balik lagu tu balik. Tengah orang syok. Lega tak payah pergi masjid. Hang tak apalah. Yang kaki masjid tu. Ada setengah masjid di Perak tu nak bergaduh. Nama dia tak ada dalam senarai. Dia kira satu masjid. Satu surau. Hang tak main 5 orang lah. 10 surau. 50 orang yang boleh. Surau tu bagi nama. Kat jatuh kasar masjid. Ada list nama dia. Main-main nak sembahyang. Tengok kat penalan. Nama tak ada. Tak boleh masuk. Kena balik. Hampa nak tangguh dosa aku lah. Aku masuk neraka. Aku report kat Tuhan. Hampa macam pasal. Dia barang jatuh kasar masjid. Jadi macam tu kita nak kan. Berapa lama kita sembahyang jajuh ni? Tu imam sawu sufufakum. Fa inna tasuhu mi iqamati salah. Rapatkan saf. Rapat saf ni sunnah Nabi. Kita tak boleh nak ikut sunnah Nabi dalam berjamaah. Pasal jauh. Pasal apa? Coronavirus. Kita kena ikut lah. Tapi itulah. Kita tak boleh tegakkan sunnah Nabi dah dekat setahun dah. Pasal bala Tuhan. Kita nak balik boleh. Tuhan sebut Al-Quran. La'allahum yarji'un. Aku datang bala ni supaya mereka balik bala asal. Balik taat kepada Allah. Baru boleh insya-Allah. Kelab malam tu apa tu? Genting Highland tutup. Kelang arak tutup. Kedai judi semua tutup. Kelab malam semua kita tutup. InsyaAllah. Yang lain banyak kita buat dah. Cuci tangan. Tukar baju. Apa dia? Yang sabun tu. Yang tu kita dah buat dah. Macam-macam buat. Dia kau tambah lagi. Kau kuat. Yang ni tak buat lagi. Hentikan maksiat ni. InsyaAllah. Itu jalan dia. Jadi oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Kita ganti dengan sifat yang elok tadi ni.
Ya, sifat yang elok-elok kita tetapkan, kita lakukan. Dan bersifatlah ia dengan segala sifat yang dipuji. Dan diperolehnya dengan dia hampir kepada Tuhannya. Macam kita nak masuk menghadap raja, pakaian bersih kan, badan bersih kan. Apatah lagi nak menghadap Allah Ta'ala. Kena hati yang bersih. Kan? Daripada sifat-sifat mazmumah. Berpakaian dengan sifat-sifat mahmudah. Pakaian takwa. Barulah layak kita masuk munajat kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Maka zahirlah pada ketika itu atasnya asar sifat yang hamidah. Nampak sifat hamidah, sifat yang terpuji tadi. Dalam Quran Tuhan sebut min asari sujud. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'al kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Muhammad tu bersuruh Allah. Orang yang sama dengan Nabi Muhammad, jadi sahabat-sahabat Nabi. Mereka tegas dengan kafir yang menentang Islam. Tetapi sama Islam, mereka ruhama, berkasih sayang, bertolak ansur. Engkau lihat mereka sentiasa rokok dan sujud. Ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Rokok, sujud, tunduk, patuh hukum Tuhan. Semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kamu tengok muka mereka ada tanda-tanda sujud. Tanda sujud ni bukan dari belekok tuan. Muka dia bercahaya. Kita tengok sejuk hati kita. Kalau dia berdakwah, dia mengajak tuan, Masya Allah. Orang ikut cakap dia. Nasihat dia orang pakai. Apa nak bergaduh? Hang guni. Dia pipi elok lah. Nak bergaduh silakan dia tu. Kira macam, tengok macam nak perang lah. Pergi jumpa dia, okey, sejuk hati. Tengok dia sejuk hati. Dia bagi nasihat. Ini dikatakan sifat yang bahasa hamidah. Ya. Apa dia? Iaitu daripada tawaduk, khusyuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Lantaran hatinya itu tawaduk, merendah diri kepada Allah. Khusyuk, tetap hati itu ingat Allah. Sentiasa ingat Allah Ta'ala. Dan adalah dia kata ta'zim. Dan ta'zim sentiasa membesar-besarkan Allah. Mengagung-agungkan Allah. Bagi segala amarnya, segala perintah Allah dia junjung. Dia besarkan perintah Allah. Dia dahulukan perintah Allah. Tidak. Dan hafaz bagi segala hududnya. Hafaz ni mana memelihara. Segala hudud, had-had, batas-batas, hukum-hukum agama. Dia pelihara bagi elok, jaga dengan elok. Sama ada dia untuk diri dia, rumah tangga dia, apatah lagi kalau dia jadi pemerintah. Dia jaga hukum Allah, dia kawal elok-elok, dia tak langgar. Itu makna hafaz bagi hudud. Dan hemmah. Mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mendaulatkan Islam. Dan khauf, dan takut, dan tazallul bagi Tuhannya. Tazallul ni merendah diri bagi Allah Ta'ala. Takut kat Tuhan, sentiasa merendah diri. Tazallul, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan dia. Dan ikhlas dalam ubudiyah dia, pengabdian diri dia, ibadat dia semata-mata kerana Allah. Ni dah. Mula-mula dulu bukan main lagi. Demi perpaduan umat Islam. Demi ummah. Masa depan ummah. Generasi kita. Baik tu tak lagi bola melelong. Nak pada menteri lah. Ada bola pening. Letakkan matlamat yang unggul kerana Allah. Kita letak kita punya slogan. Islam memimpin perpaduan. Bukan kita memimpin Islam. Siapa nak naik lah. Asal apa bawa Islam. Itu kita punya matlamat. Tak kira siapa-siapa yang mampu sila. Bukan mesti kita. Orang lain pun tak apa.
Asalkan bawa Islam, kita sokong. Bukan mestinya kita. Lepas tu kita buat slogan. Slogan, Islam memimpin perpaduan. Islam yang memimpin, bukan kita memimpin. Maknanya, bagi kita, penting sekali Islam tu. Orangnya tak penting. Buktikan keikhlasan kita. Perpaduan ni. Cukuplah 22 bulan Tuhan tunjuk dah. Kat kita. Komunis keluar tuan. Punya bintang 3 atas kepala. Pakai topi. Pakai uniform komunis. Berucap. Komunis berjuang kemerdekaan. Apa suka lupa. Tabuk champion punya abu tu. Walaupun pihak berkuasa dah tegaskan. Tak boleh masuk abu champion. Mereka tabuk ikut dah mereka ya. Nabi Muhammad ni hari mereka maki. Hina. Itu menyebabkan orang Islam bersatu. Nak sekat benda ni. Jadi eloklah bola nak berkelahi pula. La ilaha illallah. Tak payah berkelahi lah. Kuatkan lagi perpaduan tu. Kalau kita ikhlas, tak ada kepentingan peribadi, benda ni mudah kita buat. Seperti mana ikhlasnya para Rasulullah dan para sahabat menyatukan Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar, semata-mata kerana Allah. Barulah hebat. Itu dia. Macam tu. Ya. Buat tu kerana Allah. Ikhlas dalam ubudiyah ibadatnya tu. Dan redha pada qadanya. Apa yang Tuhan kena kat kita, redha. Ada hikmah dia. Tak boleh redha, sabar pun tak apa. InsyaAllah. Dan melihat anugerahnya atas dalam tegahnya dan kurnianya. Dalam apa yang Tuhan tegah dan Tuhan kurnia, ada tuan-tuan sekalian anugerah daripada Allah. Bukan kita dapat tuan-tuan, kita berniaga untung. Kita nampak ni anugerah Tuhan. Rugi tak nampak. Tak, dalam rugi tu ada anugerah Tuhan. Kalau Tuhan bagi yang untung, yang tak rugi, yang lupa Tuhan. Bila rugi, baru ingat Tuhan. Kita suka sakit, kita suka sihat, tak suka sakit. Kadang-kadang Tuhan bagi sakit. Dalam sakit tu ada anugerah Allah. Bila sakit baru ingat Tuhan. Kan? Tidak kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Sakit pun ada anugerahnya. Makna kata sihat pun ada anugerahnya. Untung pun ada, rugi pun ada. Menang pun ada, kalah pun ada. Semua ada. Kan? Semua ni ada hikmat-hikmat dia. Dia oleh itu tuan-tuan yang dirahmati sekalian, berpeganglah kita. Kan? Buanglah daripada diri kita ni segala sifat-sifat yang tak elok. Kita ganti sifat yang elok. Pasal apa? Ingat mak kita lahirkan kita. Kul mauludun yuladu, kul mauludin yuladu alal fitrah. Kita dilahirkan oleh ibu kita bersih. Kita nak balik jumpa Tuhan, biarlah bersih. Jangan ada sifat mazmumah. Jangan ada dosa-dosa. Kita bertobat, buat dosa kita taubat. Cucikan hati kita dari segala sifat yang mazmumah. Supaya layak hati kita ni memiliki sifat-sifat yang mahmudah. Inilah yang nak disebut oleh Syekh Ibn Atta' pada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang benar-benar ikhlas. Benar-benar mana kata jujur dalam kerja buat kita insyaAllah. Menepati apa yang kita ucap. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembayang, tuan-tuan sekalian, 5 kali satu hari kita ikhrar depan Tuhan. Sesungguhnya semayangku, ibadatku, urusan hidupku, urusan matiku, semata-mata kerana Allah. Kita buktikan keikhlasan kita tu insya-Allah. Ini salah satu saja kot yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Berdoalah tuan-tuan dan sekalian. Mana mudah-mudahan Allah angkat COVID-19 ni supaya kita dapat boleh hidup seperti mana biasa insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayk minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.